Tuan-tuan dan puan semua, akhirnya meroyan lagi Muhyiddin Yassin. Dilihat beliau masih tidak berpuas hati lagi. Sedangkan 19 Desember ini adalah usul undi percaya untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya sangat terkejut, saya sangat banyak pertanyaan timbul di kepala saya. Sudah mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, lantikan daripada yang di Pertuan Agong, masih juga beliau mempertikaikan. Adakah Muhyiddin menyesal sebab tidak bekerja sama dengan Pakatan Harapan sewaktu yang di Pertuan Agong mencadangkan beliau untuk Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan bergabung membentuk kerajaan? Apa komen Anda, tuan-tuan dan puan? Satu lagi tajuk berita hari ini yang saya lihat, Muhyiddin Yassin tidak berhenti meroyan. Tapi sebelum saya teruskan, tolong tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan daripada channel ini. Berita hari ini yang saya lihat daripada Malaysia Kini. Muhyiddin membuat kenyataan lagi, di mana beliau telah mempertikaikan MOU yang sudah ditandatangani oleh parti-parti gabungan politik di dalam kerajaan perpaduan. MOU tunjukkan seolah-olah Anwar tak yakin, kata Muhyiddin pengurusi Perikatan Nasional. Perjanjian permufakatan kerjasama ataupun MOU antara Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan pemimpin parti politik hanya membuktikan pengurusi Pakatan Harapan itu tidak yakin dapat meraih sokongan majoriti di parlimen dalam undi percaya pada Isnin ini, dakwa pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin. Dia membangkitkan klausa dalam MOU itu yang memaksa ahli parlimen daripada parti kerajaan mengosongkan kerusi mereka jika mereka tidak menyokong Perdana Menteri dalam usul berkaitan undi percaya, rang undang-undang perbekalan ataupun sebarang usul berbentuk prosedur. Oke, tuan-tuan dan puan, sebelum saya teruskan, semasa Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, kenapa beliau tidak buat begini? Mungkinkah strategi ini dicemburui oleh Muhyiddin Yassin semasa beliau menjadi Perdana Menteri? Sebab bagi saya, apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini sangat bagus, sangat baik. Sebab sekiranya beliau tidak melakukan ini, menteri-menteri, timbalan menteri di dalam kerajaan perpaduan sudah pasti mereka merasakan boleh keluar bila-bila masa saja. Tetapi sekiranya sudah diumumkan bahwa sekiranya mereka tinggalkan ataupun tidak menyokong lagi kerajaan perpaduan, mereka tidak akan dapat keluar daripada kerajaan perpaduan, melainkan mereka sanggup hilang kerusi. Coba pikir, tuan-tuan dan puan. Adakah Isnin ini, 19 Desember, sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim kalah, takkanlah nak PRU lagi, nak pilih lagi Perdana Menteri baru kan? Rakyat Malaysia sudah penat. Rakyat Malaysia mahu kerajaan, mahu Malaysia dalam pentadbiran yang terbaik, pentadbiran yang murni, pentadbiran yang sejati, yang telus. Dan saat ini kita rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim mampu membawa Malaysia ke arah yang lebih terang, lebih cerah. Apa komen Anda, tuan-tuan dan puan? Kenapa Muhyiddin Yassin masih belum berhenti meroyan? Saya bukan tak suka Muhyiddin Yassin, cuma apa yang dia nyatakan ini saya tak berapa setujulah. Kata Muhyiddin, kalau sah sebegitu tidak ditetapkan dalam mana-mana perjanjian ataupun undang-undang sebelum ini. Perjanjian yang tidak berperlembagaan ini menunjukkan seolah-olahnya Perdana Menteri tidak yakin beliau akan mendapat sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat. Sekiranya Anwar Ibrahim yakin, menurut Muhyiddin, maka tidak perlulah beliau mengambil tindakan yang tidak berperlembagaan ini. Lebih daripada itu, kata Muhyiddin, beliau bimbang sekiranya perjanjian ini dianggap sah, maka kerajaan pimpinan Pakatan Harapan akan memaksa ahli-ahli Dewan Rakyat mereka mengundi usul-usul atau rang undang-undang lain pada masa akan datang, termasuk berkaitan dengan pindahan perlembagaan, katanya pada satu kenyataan. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan, apa yang diputuskan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini sangat baik. Ini adalah langkah pertama, langkah berjaga-jaga untuk menstabilkan politik di Malaysia. Kalau menteri dan timbalan menteri yang ada di dalam kerajaan perpaduan, ada di dalam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini, tidak diberikan tindakan undang-undang, sekiranya mereka keluar daripada kerajaan perpaduan, tidak menyokong usul undi percaya dan sebagainya, mereka akan otomatis hilang kerusi dan sudah pasti mereka akan berhati-hati membuat keputusan.
Jadi ini satu strategi yang baik bagi saya. Jadi nampaknya Muhyiddin Yassin masih lagi mempersoalkan bukan saja keabsahan Perdana Menteri, bahkan MOU juga yang sudah ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin parti politik gabungan di dalam kerajaan perpaduan pun beliau masih pertikaikan. Apa komen Anda berita hari ini? Anda boleh komen di bawah. Tapi bagi saya strategi yang dilakukan Datuk Seri Anwar Ibrahim sangat terbaik. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan semua. Satu berita ataupun satu isu hangat yang saya nak kongsikan dengan kamu. Setelah Anda akan mendengar berita ini, Anda boleh komen adakah pengurusi JRS pada hari ini, Haji G. bin Noor, akan meletakkan jawatan sebagai pengurusi JRS dikarenakan satu berita daripada Suara Merdeka. Bersatu Sabah tidak terlibat runding bentuk kerajaan persekutuan. Seperti yang kita sudah dengar sebelum ini, beberapa pemimpin bersatu termasuk Haji G telah mengambil tindakan meninggalkan bersatu dan menjadi ahli tetap JRS. Manakala pengurusinya sendiri, pengurusi JRS juga telah keluar daripada bersatu. Tetapi menurut kenyataan malam ini dikabarkan bahwa Haji G perlu meletakkan jawatan sebagai pengurusi JRS. Dan ini sudah pasti berkait dengan perjanjian kerajaan perpaduan yang baru dimeteraikan semalam. Menurut kenyataan ini juga bahwa perjanjian yang ditandatangani oleh Haji G adalah tidak sah. Jadi menurut Anda, apa komen Anda? Sebelum saya meneruskan hujah ini, tolong tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan politik yang sangat hangat di Malaysia pada hari ini. Daripada Suara Merdeka, Bersatu Sabah tidak terlibat runding bentuk kerajaan persekutuan. Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu adalah parti pengasas JRS. Menurut pasal 6.1 Perlembagaan JRS, Bersatu merupakan ahli yang sah badan gabungan itu. Selaku Ketua Badan Pimpinan Negeri Bersatu Sabah, saya memaklumkan bahwa Bersatu sebagai ahli badan gabungan JRS tidak pernah terlibat dalam sebarang perbincangan yang memutuskan supaya JRS memasuki perjanjian persefahaman dengan gabungan-gabungan parti lain untuk membentuk kerajaan persekutuan. Dan sudah pasti hari ini kita sudah tahu bahwa Haji G telah menyatakan sokongan beliau sepenuhnya kepada kerajaan perpaduan hari ini, dan juga menyatakan sokongan beliau kepada Perdana Menteri Malaysia ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut kenyataan daripada Suara Merdeka, saya menegaskan bahwa Datuk Seri Panglima Haji G. bin Noor yang dilantik sebagai pengurusi JRS atau kapasiti beliau sebagai Ketua Badan Pimpinan Negeri Bersatu Sabah sebelum ini tidak lagi mempunyai keabsahan untuk kekal sebagai pengurusi JRS oleh kerana tindakan beliau yang telah keluar dari Bersatu. Oleh itu, keahlian beliau dalam JRS kini hanyalah sebagai ahli individu dan kedudukan beliau sebagai pengurusi JRS hendaklah diputuskan semula oleh Majlis Tertinggi JRS. Berikutan perkara ini yang berlaku, perjanjian persefahaman gabungan parti-parti politik yang menyokong Kerajaan Persekutuan Pimpinan Pakatan Harapan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang ditandatangani oleh Datuk Seri Panglima Haji G. bin Noor sebagai pengurusi JRS tidak sah dan tidak mewakili aspirasi Bersatu melalui JRS. Disebabkan Haji G telah keluar daripada Bersatu melalui kenyataan daripada Suara Merdeka, kononnya bahwa perjanjian yang sudah ditandatangani oleh Haji G di dalam perjanjian persefahaman gabungan parti-parti politik yang menyokong kerajaan perpaduan adalah tidak sah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, bagaimana komen Anda dengan berita hari ini? Adakah Haji G, persoalan yang pertama, adakah Haji G akan meletakkan jawatan sebagai pengurusi JRS, dan bagaimana sokongan beliau yang sudah diberikan kepada kerajaan perpaduan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim? Dan persoalan seterusnya, adakah persetujuan yang sudah ditandatangani oleh Haji G semalam di dalam perjanjian persefahaman itu dibatalkan?
Jadi apa komen Anda? Anda boleh komen di bawah. Terus kamu sama di dalam channel ini.